Jemput yang berhormat Tuan Ram Kapal Singh, anak lelaki Kapal Singh. Terima kasih, Tuan Speaker. Soalan saya nombor 6. Sila Mak Menteri. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua dan juga Yang Berhormat Bukit Gelugor. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sentiasa melaksanakan pelbagai usaha untuk mengatasi masalah pengabaian atau pembuangan bayi, baby dumping yang berlaku pada hari ini. Antara usaha-usaha yang dijalankan oleh kementerian adalah pertama, menyediakan rumah perlindungan kepada kanak-kanak dan wanita yang hamil luar nikah. Institusi di bawah JKM yang menyediakan perlindungan untuk golongan tersebut adalah di Taman Sri Putri sebanyak 4 buah untuk kanak-kanak perempuan yang hamil luar nikah berusia di bawah 18 tahun. Manakala pusat jagaan Sinar Kasih sebanyak 2 buah disediakan untuk perlindungan kepada wanita hamil luar nikah yang berusia 18 tahun ke atas. Mana-mana wanita yang hamil luar nikah dan memerlukan perlindungan boleh mendapatkan perlindungan melalui pejabat kebajikan masyarakat daerah di seluruh negara. Yang kedua, kementerian turut menyediakan 65 buah institusi kebajikan, 104 buah pejabat kebajikan masyarakat daerah, 57 buah klinik Nur Sejahtera dan 149 buah pusat aktiviti kanak-kanak yang bersedia memberi perkhidmatan berkaitan dengan bayi dan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan. Yang ketiga, pelaksanaan dasar dan pelantindakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial kebangsaan telah diluluskan pada 6 November 2009. Dasar ini bertujuan untuk melahirkan individu yang berpengetahuan dan mempunyai sikap positif dalam bidang kesihatan reproduktif dan sosial. Melalui pengenalan dasar dan pelantindakan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menggerakkan pelbagai agensi dalam melaksanakan program pencegahan dan perlindungan. Antara program dilaksanakan adalah seperti berikut: pekerti at PLKN, pekerti at sekolah, pekerti at IPGM, pekerti at community, pusat remaja KP at teen, modul cakna diri, program pencegahan jenayah sekata, iaitu keselamatan keluarga tanggungjawab kita. Tuan Yang Dipertua, pada masa ini usaha dan rancangan terkini yang dilakukan oleh kementerian untuk menangani masalah pengabaian atau pembuangan bayi adalah meneruskan kerjasama dengan pertubuhan NGO, iaitu Pertubuhan Kebajikan dan Pengurusan Anak-anak Yatim Kuala Lumpur ataupun Open Care. Pertubuhan ini menyediakan perkhidmatan perlindungan kepada bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang terdesak yang tidak menginginkan bayi mereka, yang dikenali sebagai pelindung bayi ataupun Baby Hatch. Baby Hatch yang pertama di negara ini telah diwujudkan pada 13 Ogos 2009. Melalui kerjasama Open Care, sehingga kini terdapat sebanyak 8 buah hospital telah menubuhkan Baby Hatch, iaitu KPJ Johor Specialist Hospital, KPJ Damansara Specialist Hospital, KPJ Tawakal Specialist Hospital, KPJ Seramban Specialist, KPJ Penang Specialist Hospital, KPJ Ipoh Specialist, KPJ Perdana Specialist Hospital Kelantan, KPJ Kuantan Specialist Hospital. Kementerian kini sedang mengadakan perbincangan lanjut melalui jalinan kerjasama dengan syarikat korporat, hospital serta badan bukan kerajaan bagi menambah bilangan baby hatch terutama di kawasan luar bandar agar bayi yang diabaikan atau dibuang dapat diselamatkan. Terima kasih. Yang Berhormat Bukit Gelugor. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Menteri. Terima kasih kerana jawapan yang diberi tersebut. Tetapi nampaknya jawapan tersebut tidak menangani masalah berkenaan dengan the root cause, dengan izin Tuan Speaker, berkenaan masalah ini. Mengikut statistik yang saya dapat, saya difahamkan bahawa terdapat purata ataupun average baby case ataupun baby dumping cases sebanyak lebih kurang 100 setahun, di mana lebih daripada setengah daripada jumlah tersebut adalah mengakibatkan bayi-bayi yang diabaikan tersebut meninggal dunia. A lot of these baby dumping cases have resulted in death of the infants, most of them in fact. So jadi soalan saya adalah lebih daripada sudut pencegahan. Kalau kita lihat daripada 2013 bilangannya adalah sama. That means the problem has not been contained. In fact, it is still the same if not getting worse.
Jadi dari segi pendidikan, saya ingin bertanya Menteri bahawa sama ada langkah-langkah sex education telah pun diambil di peringkat sekolah, dan sekiranya langkah tersebut adalah diambil secara serius dan sekiranya ya, bilakah program-program sex education akan diambil bermula dan daripada peringkat bila, dari tingkatan mana dan sebagainya. Kami memerlukan butir-butir terperinci oleh kerana ini adalah merupakan satu masalah, Tuan Speaker, yang dicerminkan melalui bilangan-bilangan dan statistik-statistik yang menunjukkan masalah ini tidak dipulihkan. Terima kasih. Terima kasih di atas soalan tambahan oleh Bukit Glogor. Sebenarnya saya telah sebutkan tadi beberapa program yang telah kita laksanakan merupakan program pencegahan. Yang biasa sebutkan pekerti tadi adalah program pencegahan yang telah pun dilaksanakan oleh Kementerian melalui LPPKN dengan kerjasama dengan pelbagai pihak. Antaranya PLKN, itu pekerti PLKN. Setakat ini 81 buah kem PLKN di seluruh negara terlibat yang melibatkan 267,121 orang pelatih daripada kalangan orang-orang muda, ya, kita tahu kan. Dan selain daripada itu, kita juga ada pekerti at sekolah, iaitu melibatkan sekolah-sekolah. Yang ini adalah untuk murid-murid tahun 6, iaitu selepas mereka mengikuti peperiksaan UPSR. Dan juga untuk pelajar tingkatan 3, iaitu selepas mereka menduduki peperiksaan PT3, penilaian tahap 3. Dan juga pelajar pendidikan khas di sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh Malaysia yang telah kita mulakan pada tahun 2012. Pada tahun sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, kita telah dapat memberikan pendidikan tersebut kepada 8,194 orang pelajar yang mana yang terlibat. Ini adalah merupakan program pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang kita namakan pekerti. Yang mana modul yang kita gunakan antara satunya ialah modul cakna diri. Bagaimana untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang ada kaitan dengan seksualiti. Ini kita terus jalankan yang berhormat, dan please rest assured that ini adalah satu program yang akan kita teruskan. Macam mana pun kita akan teruskan. Dan kita juga ada program pekerti IPGM yang mana kita melatih para pensyarah IPGM di seluruh negara kita supaya mereka dapat melaksanakan pula program pekerti ini, kerana ini adalah untuk bakal guru-guru kita yang sedang berlatih sebagai guru. Apabila mereka nanti menjadi guru, mereka boleh menjadi pelatih kita di peringkat sekolah-sekolah di mana mereka akan diantar. Setakat ini program ini telah pun kita laksanakan sejak tahun 2014. Dan selama 84 pensyarah mereka telah kita latih, dan 2,348 guru telah juga mengikuti program pekerti ini. Ini program akan juga kita teruskan. Di peringkat community juga kita melaksanakan program pekerti at community, di mana kita jalankan di sekolah-sekolah institusi kita sendiri, dan juga kita di sekolah yang berasrama penuh, sekolah berasrama penuh. Dan juga kita ada di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi seperti di kawasan-kawasan PPR, di mana bukan saja remaja tapi ibu bapa juga sama-sama kita libatkan, dan community. Sekarang ini kita pula ada program apa yang kita namakan program FACE ataupun Family and Community Enforcement yang baru saja saya lancarkan di peringkat negeri Perak pada hari Ahad yang lalu, di mana kita akan masukkan pelbagai program kita untuk komuniti-komuniti yang terpilih. InsyaAllah seluruh negara 15 komuniti akan terpilih sebagai permulaannya. Ini juga akan memasukkan ciri-ciri membantu remaja kita dan kanak-kanak kita dalam komuniti tersebut dalam perkara yang berkaitan dengan reproduktif, kesihatan reproduktif ini, insya-Allah. Dan seperti mana juga pusat remaja Cafe at Teen ini memang berjalan di seluruh negara kita, di UTC dan di tempat-tempat yang tertentu, di mana antara lainnya juga ada akan counseling, dan akan ada juga
ceramah berkaitan dengan kesihatan reproduktif yang mana kita laksanakan setiap minggu untuk para remaja kita. Yang berhormat. Terima kasih. Yang Hormat Kota Tinggi. Terima kasih Datuk Seri Dr. Speaker. Saya setuju dengan Tasik Bukit Gelugor bahawa anak-anak ini tak berdosa dan kita wajib mempertahankan mereka. Jadi saya nak tanya tadi, program Pusat Perlindungan Bayi ataupun Baby Hatch tadi. Setakat ini sejauh manakah Baby Hatch ini dapat mengurangkan kes perlindungan bayi di Malaysia? Dan apakah kerangka yang kerajaan cadang untuk pelibatan swasta secara menyeluruh untuk menangani isu, untuk menjayakan program Baby Hatch ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Tinggi. Program Kota Tinggi jiran saya ni. Program Baby Hatch yang telah kita laksanakan, kita nak ucap terima kasihlah kepada KPG kerana bekerjasama untuk melaksanakan Baby Hatch ini. Tetapi nampaknya kalau mengikut statistik yang ada pada saya, ya, walaupun kita dah ada 8 specialist hospital yang dibuka sebagai Baby Hatch ini, tapi pada tahun 2015 kita cuma ada 3 aja kes yang dibawa kepada Baby Hatch di hospital ini. Tapi untuk open care setakat ini kita memang ada 22 kes open care ni. Jadi kita akan kita akan luaskan lagi tadi seperti saya sebutkan supaya kita dapat libatkan lagi hospital-hospital khususnya di luar bandar, dan juga kita mau bekerjasama dengan badan-badan swasta dan korporat bagaimana kita dapat sama-sama membantu supaya dapat dikurangkan pembuangan bayi ataupun baby dumping ini. Tapi agaknya mungkin dalam pandangan kita lah, mungkin kerana mereka malu untuk menampakkan wajah mereka itu, maka mereka tidak hadir ke Baby Hatch yang telah pun disediakan ini. Mereka lebih rela untuk meninggalkan baby-baby ini, bayi-bayi ini ditandas, di tempat pembuangan sampah, di surau, di masjid, mungkin juga di gereja, di tepi jalan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kerajaan memang dengan kerjasama pelbagai pihak menyediakan tempat-tempat ini. Kita ada klinik sejahtera kita. Sekiranya ada yang tak berkahwin ini, dia rasa dia perlu untuk penjagaan kesihatan, dia boleh datang ke klinik sejahtera FPPKN. Walaupun di situ tidak ada pusat perlindungan, tetapi klinik sejahtera akan mengantar mereka pula kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat kita, di mana kita mempunyai rumah-rumah perlindungan yang mana yang saya sebutkan tadi untuk anak-anak wanita muda kita ini. Jadi kita sediakan sebenarnya, tetapi sekali lagi lah mungkin kerana stigma tu mereka malu, tak mau kelihatan muka mereka. Jadi kita haraplah kalau ada kes-kes seperti mereka, kalau mereka dengar kita bercakap ni, mereka akan tahu bahawa ada tempat untuk mereka mengadu. Ya, terima kasih. Tuan Speaker, satu lagi soalan memandangkan isu yang sangat Kita mustahak. perlu buat justifikasi. Kalau saya panggil, saya panggil. Saya panggil Yang Berhormat Dato' Kawan. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih di atas jawapan yang telah Timbalan Menteri berikan tadi. Saya nampak banyak inisiatif telah dijalankan oleh pihak Kementerian Wanita. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Bukit Gelugor, isu pencegahan itu masih pada tahap yang sangat rendah. 2 tahun lepas saya bertanya dalam Dewan Yang Mulia ini, bilakah silibus sex education atau pendidikan seks akan dibawa ke bangku sekolah dan bermula pada umur yang lebih muda lagi, contohnya tingkatan 1. Sebab berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Datuk Rohani, ianya akan bermula kira-kira umur 16-17. Tapi dengan izin, the curiosity of teenagers starts when they are 13. Jadi kita lihat di sini, walaupun ada pelbagai inisiatif yang saya rasa positif, tetapi isunya adalah anak-anak muda ni, coming to it. Anak-anak muda ni, they have no where to go bila mereka ada soalan. Just one last thing, saya ingin membawa perhatian Dewan kepada satu artikel dalam Star dengan tajuk, dengan izin,
Don't get pregnant at 17. Girl wished her parents had talked about premarital sex. Jadi ini menunjukkan anak-anak muda tidak tahu tanggungjawab. Jadi saya ingin cadangkan di sini supaya silibus pendidikan seks dibawa pada umur 13 tahun dan adakah kementerian wujudkan satu task force dengan semua pihak-pihak terlibat dari aspek sexual grooming, dari aspek child act, dari aspek penal code dalam isu pembuangan bayi ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Ya, kita semua memang prihatinlah tentang isu ini. Dan ingin saya katakan di sini bahawa program yang telah dilaksanakan oleh LPPKN sejak tahun 2012 tadi itu, iaitu pekerti at sekolah itu, ialah untuk antara mereka yang terlibat ialah pelajar-pelajar selepas peperiksaan UPSR, iaitu darjah 6. Sebelum dia naik tingkatan 1 lagi, ya, kita dah mulakan program itu. Dan kita ada di peringkat tingkatan 3 selepas PT3. Berartinya kita dah mula seawal agaknya 12 tahun lah kan. Agaknya 12 tahun sudah kita dah mula. Dalam silibus ke Yang Berhormat Menteri? Program pekerti Maaf ini. Tuan Speaker, just nak dapat penjelasan. Is it in the No, syllabus of the Q&A tak boleh education? buat begitu ya. Program pekerti ini ialah program yang kita laksanakan melalui LPPKN bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang terpilih. Yang mana kita nampak program ini adalah mempunyai impak yang baik kepada para pelajar kita yang terlibat. Ialah bertujuan untuk memberikan panduan kepada para pelajar untuk memahami perkembangan remaja dan meningkatkan kemahiran mereka untuk menangani tingkah laku yang berisiko, khususnya berkaitan dengan seksualiti. Dan of course lah dengan perkembangan semasa, kita punya modul cakna diri ini tentunya akan dipertingkatkan lagi, ditambah baik lagi melihat kepada keadaan-keadaan semasa seperti sexual grooming and all that lah. Dan tentunya kementerian kita sentiasa menggunakan pakai pendekatan multi-sectoral collaboration, berartinya kita akan melibatkan pelbagai agensi dan kementerian supaya apa juga yang kita lakukan untuk masyarakat ini akan membawa kebaikan yang wholesome dan very holistic. Terima kasih Yang Berhormat.